baginda Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita beberapa petua, amalan-amalan khusus yang kalau kita dapat buat, ini adalah amalan-amalan yang menjadi perisai, pendinding kita daripada masuk api neraka. Apakah perisai-perisai ataupun amalan-amalan tersebut? Pertama sekali, ada satu riwayat, pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi bertanya kepada sahabat, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihi nar? Qalu bala ya Rasulullah. Nabi satu hari bertanya, maukah kamu aku tunjukkan orang yang haram badannya itu disentuh dengan api neraka? Jawab sahabat, bala ya Rasulullah. Of course kami nak tahu ya Rasulullah. Maka qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Kata Nabi, orang-orang yang diharamkan sentuh api neraka pada badannya ada 4. Hayyin, layyinin, qaribin, sahlin. Siapa golongan ini? Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Pertama, Nabi sebut hayyin. Apa makna orang yang hayyin? Orang yang memiliki ketenangan. Orang yang bersifat tenang. Orang yang ada keteduhan. Zahir dan juga batinnya. Teduh saja. Tidak pengus. Tidak mudah marah-marah. Hidupnya penuh dengan pertimbangan. Mulutnya tidak pernah maki, melaknat. Apa sebab? Kerana jiwanya teduh. Teduh, tenang, tenteram. Ini dipanggil orang hayyin. Yang kedua, Nabi menyebut yang diharamkan daripada neraka adalah layyin. Siapakah layyin? Orang yang lemah lembut. Orang yang sopan santun. Maka disebabkan sopan santunnya itu, maka pertuturannya juga menjadi sopan. Perbuatannya juga begitu lemah lembut. Orang-orang ini adalah orang yang tidak kasar. Orang-orang yang selalu menginginkan positif dan kebaikan sesama manusia. Ini disebut orang layyin. Orang lain, orang baik. Yang ketiga, Nabi sebut yang diharamkan neraka padanya adalah qarib. Apa makna qarib? Qarib ni karib. Karib, rakan karib. Orang yang akrab. Orang yang ramah, mudah diajak berbicara. Menyenangkan orang bagi yang mengajak dia berbicara. Dia murah senyuman ketika bertemu dengan orang. Ini kita panggil orang qarib. Qarib. Dan yang keempat, kata Nabi, yang diharamkan neraka adalah sahlin. Apa makna sahlin? Orang yang tidak menyusahkan. Hidupnya tak menyusahkan orang. Dan dia sentiasa ada solusi bagi setiap permasalahan. Tak kona sana, kona sini, tak menyusahkan orang. Hidupnya itu sentiasa mudah. Kalau dia berniaga, dia mudah. Dia membeli barang, dia buat mudah. Berurusan dengan dia, dia buat mudah. Ini orang sahlin. Maka kata Nabi, ini 4 golongan. Hayyin, layyin, qarib, sahlin. Haram disentuh api neraka pada 4 golongan ini. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Hibban. Sebab itu dalam bahasa mudah Nabi menyebutkan golongan yang paling mudah ataupun dijauhkan daripada azab api neraka adalah orang yang perangainya molek, orang yang budi bahasanya bagus. Pulau Pandan jauh ke tengah, Pulau Sari bercabang 2, wajah dan badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jua. Pipit 4 dibilang 6, terbang tinggi meninggalkan sarang, sakit diubat, mati ditanam, namun budilah yang akan dikenang oleh orang. Orang daik memasak periuk, bawa pergi ke tanah seberang, budi baik, kelakuan pun elok, kemana jatuh pun disayang orang. Bintang timur cuacanya baik, cahayanya sampai ke hutan seberang, mulut manis, hati pun baik, itulah budi dikenang orang. Mudik berenang, hilir berenang, hanyut sampai ke Tanjung Jati, budi pun kenang, rupa pun kenang,
tuanlah pandai mengambil hati. Jadi yang pertama sekali, jadilah orang yang budiman dengan memiliki 4 sifat: hayyin, layyin, qarib, sahlin. Orang yang lembut, orang yang tenang, orang yang akrab, mudah berbicara, orang yang mesra, dan orang yang easy going lah. Dia orang yang mudah kira. Jadi ini 4 yang pertama dalam satu hadis Nabi ajarkan. Yang kelima, Nabi mengajarkan untuk menjadi golongan yang diharamkan daripada api neraka adalah orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri daripada kesyirikan. Mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan, ini yang kelima. Dan ini merupakan pokok keselamatan paling utama daripada azab Allah, bukan sekadar di akhirat, bahkan di dunia. Kerana tauhid adalah foundation kepada semua amalan. Tidak ada amalan yang akan dipandang dan diterima oleh Allah tanpa adanya platform tauhid. Sebab itu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah cerita, ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Muaz qultu labbaika wa sa'daika thumma qala mithlahu thalatha. Kata Muaz bin Jabal, satu hari saya dibonceng, Nabi membonceng keldai saya. Baginda bertanya, wahai Muaz, lalu aku pun menjawab, labbaika wa sa'daika, saya menyambutmu ya Rasul. Dan baginda memanggil namanya 3 kali dan dia pun menjawab 3 kali juga. Kemudian, hal tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Tahukah kamu wahai Muaz, apakah hak Allah ke atas hamba-Nya? Maka Muaz menjawab, qultu la, saya tidak tahu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Kata Nabi, hak Allah atas hamba-Nya adalah mereka mesti sembah Allah dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu apapun. Thumma sara sa'atan faqala ya Mu'adz qultu labbaika wa sa'daika qal hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalika. Kemudian Nabi pun berjalan beberapa langkah, kemudian Nabi bertanya, wahai Mu'adz. Lalu kata Mu'adz, saya pun menyambut, labbaika wa sa'daika, saya menyambutmu ya Rasulullah. Maka Nabi tanya lagi, tahukah kamu apakah hak manusia ke atas Allah apabila mereka telah menunaikan hak-hak Allah? Maka jawabnya, saya tak tahu ya Rasulullah. Maka jawab Nabi, alla yu'adzibahum, Allah berjanji tidak akan mengazab manusia apabila mereka tunduk tauhid kepadanya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi perkara yang kelima untuk menjauhkan daripada api neraka adalah kita berusaha menjaga iman. Itu yang kelima. Yang keenam, Nabi mengajarkan, jagalah solat 5 waktu berserta dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajipan-kewajipannya. Maksudnya bukan sekadar solat itu saja. Apa yang membawa kepada solat, seperti wuduknya, tempat solat, kebersihan dan bagai-bagai lagi. Dalam satu hadis kata Hanzalah al-Asidi radhiyallahu anhu, Nabi menyebut, man hafaza 'ala salawatil khamsi 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan 'alaihi hurrima 'alan nari. Barang siapa yang menjaga solat 5 waktu, menjaga wuduknya, menjaga waktunya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, dia yakin bahawa solat adalah hak Allah ke atas manusia, maka kata Nabi, hurrima 'alan nar, orang ini akan diharamkan daripada masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Nabi SAW mengajarkan, hendaklah kalau kita ni nak jauh pada neraka, berbakti kepada orang tua ataupun ibu bapa. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu qila ma ya Rasulullah qal
man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannata. Celakalah, kemudian celakalah. 3 kali Nabi menyebut. Kemudian bagi ditanya, siapakah yang celaka itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang menjumpai masa tua daripada salah seorang atau kedua-dua orang tuanya, tetapi dia tak dapat masuk surga walaupun ibu bapanya sudah berusia. Ini hadis Muslim. Apa artinya? Dia tidak berbakti dan tidak menyantuni. Ada orang dia nak menyantuni ibu bapa, tapi dia pula dah meninggal dunia, dah mak bapaknya dah meninggal dunia, kembali ke rahmatullah, dia tak dapat nak menyantuni, dia dah rasa rugi. Tapi ada orang Allah Ta'ala beri dia peluang, mak bapaknya masih ada, umur mungkin dah 80, 90, tapi dia tak jaga pun mak bapaknya. Ini orang rugi. Orang rugi sebab peluang dia masuk surga begitu luas. Kalau dia jaga, santuni, melayani dengan baik sementara ada usia orang tuanya itu, mereka ini dijauhkan daripada azab api neraka. Jadi berbakti kepada orang tua. Ini yang ke-7. Yang ke-8, menjaga solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Menjaga solat sunat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha haruma 'alan nari. Barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, maka haramlah atasnya neraka. Ini hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita berusahalah untuk buat solat sunat rawatib sebanyak 12 rakaat setiap hari, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib, kemudian 2 rakaat selepas solat isyak, dan yang keempat 2 rakaat sebelum solat subuh. Sebab itu dalam satu hadis Nabi pernah menyebut, man sabara ala 12 raka'atan minas sunnati banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah 4 qabla zuhri wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla al-fajri. Siapa yang selalu solat 2 rakaat setiap hari dan malam, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga, iaitu dia mendirikan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kata An-Nu'man bin Salim dari Amru bin Aus, telah menceritakan kepadaku Ambasah bin Abi Sufyan dalam masa sakitnya yang membawa kepada kematiannya, iaitu satu hadis yang sangat dia banggakan. Ambasah berkata, aku mendengar Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, dia dengar Nabi pernah bersabda, man shalla 12 raka'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang semayang 12 rakaat setiap hari dan juga malam, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Qalat Ummu Habibata fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ambasatu fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Wa qala Amru bin Ausin ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasah. Wa qala Nu'man bin Salim ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Ausin. Kata Ummu Habibah,
tidaklah aku meninggalkan sembahyang sunat ini sejak aku dengar daripada mulut Rasulullah. Kata Ambasah pula, tidak juga aku tinggalkan amalan solat sunat ini sejak aku mendengarnya daripada mulut Ummu Habibah. Kata Amr bin Aus, tidaklah aku meninggalkan sembahyang sunat ini sejak aku mendengarkannya daripada mulut Ambasah. Dan kata Nu'man bin Salim, tidaklah aku meninggalkan sembahyang sunat ini sejak aku mendengarkannya daripada Amr bin Aus. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang ke-8. Yang ke-9, kata para ulama, bila dilihat dan ditinjau ke dalam hadis-hadis, Nabi mengajarkan amalan untuk melindungi kita, memerisaikan kita daripada neraka adalah sentiasalah berdoa kepada Allah supaya dilindungi daripada azab neraka. Man sa'alallahul jannata thalatha marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannata wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Nabi menyebut, barang siapa meminta syurga kepada Allah, ya Allah beri aku syurga, diminta sebanyak 3 kali, maka syurga itu akan menjawab, Allahumma adkhilhul jannata, wahai Allah, masukkanlah orang ini dalam syurga. Wa man istajara minan nari thalatha marrat, siapa pula yang berdoa minta dilindungi daripada azab neraka sebanyak 3 kali, dan membacanya itu pula dibacakan ketika yang saat atau ketika yang paling mustajab, iaitu semasa tahiyat akhir sebelum memberi salam, maka orang ini juga akan didoakan oleh malaikat, oleh neraka, supaya Allah lindungilah dia, Allahumma ajirhu minan nar, jauhkan dia daripada neraka. Sebab itu kata ulama, elok doa ini kita bacakan ketika tahiyat akhir sebelum salam. Sebagaimana yang Nabi mengajarkan, sebelum beri salam bacalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada siksaan neraka jahannam, juga daripada siksaan kubur, dari ujian-ujian kehidupan dan selepas kematian, serta lindungi aku daripada godaan Dajjal. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang ke-9. Yang ke-10, kata ulama, kalau kita nak menjadi orang yang selamat daripada api neraka, kata ulama, hendaklah kita ini banyakkan bersedekah dan menuturkan kata-kata yang baik. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Nabi menyebut, dia bercerita, kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulani ahaduhuma yashku al-'ailata wal akharu yashku qat'as sabili. Satu ketika saya duduk dekat dengan Nabi, tiba-tiba datang 2 orang laki-laki. Yang pertama dia mengeluhkan tentang kemiskinannya, dan yang kedua pula mengeluhkan tentang gangguan perompak-perompak sepanjang perjalanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma qat'us sabili fa innahu la ya'ti 'alaika illa qalilun hatta takhruja la'iru ila Makkah bighairi khafirin. Maka Nabi bersabda, adapun perompak, sesungguhnya tidak lama lagi datanglah waktu yang rombongan dari Mekah keluar melakukan safar tanpa perlindungan, maksudnya aman. Wa amal 'ailatu fa inna sa'ata la taqumu hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi la yajidu man yaqbaluha minhu. Adapun kemiskinan, ketahuilah sesungguhnya hari kiamat tidak akan tegak hingga datang satu ketika salah seorang di antara kamu berkeliling hendak memberi sedekah, tetapi dia dapati tidak ada orang yang mahu menerima sedekah itu. Thumma la yaqifanna ahadukum baina yadayillah laisa bainahu wa bainahu hijabun wala tarjumanun yutarjimu lahu.
Sungguhnya kamu semua akan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada hijab antara Allah dengan kamu. Dan tidak ada pula orang yang akan menterjemahkan percakapan-percakapan untuk kamu. Summa la yaqulanna lahu alam utika malan fala yaqulanna bala. Summa la yaqulanna alam ursila ilaika rasulan fala yaqulanna bala. Kemudian Allah bertanya, bukankah aku telah memberikan kepadamu harta? Dia menjawab, benar ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, bukankah aku telah mengutus Rasul kepadamu? Dan dia menjawab, benar ya Rasulullah. Fayanzuru an yaminihi fala yara illa an-nara, thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nara. Kemudian dia melihat di sisi kanannya, dia tidak melihat selain daripada neraka. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, dia pun tidak melihat selain daripada neraka juga. Falyattaqiyanna ahadukum nara walau bisyiqqi tamratin fa illam yajid fa bi kalimatin tayyibatin. Maka kata Nabi, jagalah diri kamu daripada masuk neraka walaupun kamu bersedekah separuh kurma saja. Kalau kamu tidak mampu juga, bercakaplah dengan percakapan yang baik-baik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sebab itu bersedekah ini, bayangkanlah, bersedekah setengah tamar saja boleh menyebabkan kita ni insya-Allah dijauhkan daripada neraka. Bayangkanlah kalau kita bersedekah lebih banyak daripada itu, sudah pasti banyak lagi kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Mungkin ini zaman susah, ramai orang kata, tak dapatlah ustaz, saya nak bersedekah banyak-banyak. Sebab maklum sajalah, duit pun tak berapa nak ada. Maka kata Nabi, kalau tak mampu, duit tak ada, bercakaplah dengan percakapan yang baik-baik. Komenlah dengan komen yang baik-baik. Doakan kebaikan orang. Ini yang agama ajarkan. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah mengisahkan satu kisah yang sangat menakjubkan. Iaitu bagi dia pernah mengkhabarkan bagaimana ada seorang wanita penzina yang diselamatkan oleh Allah daripada azab api neraka dengan sebab dia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu bagaimana saudara? Kalau perbuatan kita membantu haiwan saja dibalaskan dengan kebaikan, lalu bagaimanakah bantuan dan kebaikan yang kita berikan untuk manusia, khususnya kepada Muslim lagi? Sudah pastilah lebih banyak lagi kelebihan yang Allah akan berikan kepada kita. Baik, seterusnya apa lagi berdasarkan hadis? Dalam hadis disebutkan bahawa antara orang yang akan diselamatkan daripada neraka adalah orang yang mana matanya menangis kerana takut kepada Allah, ataupun mata yang berjaga di jalan Allah, dan mata yang tunduk daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abdullah bin Abbas disebutkan, ainani la tamassuhuman naru ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata, kata Nabi, yang tidak akan disentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis takut kepada Allah dan mata yang terbuka di malam hari, iaitu dia qiyamul lail, dan yang ketiga, mata yang berjaga-jaga dalam jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam satu hadis yang lain, Nabi menyebutkan, salasatun la tara a'yunuhumun nara yawmal qiyamah, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun harasat fi sabilillah, wa ainun ghaddat an maharimillah. Ada tiga mata yang tidak akan melihat pun neraka pada hari kiamat. Jangankan masuk, melihat neraka pun tidak. Pertama, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Kedua, mata yang berjaga-jaga dalam jihad fi sabilillah. Dan yang ketiga, mata yang menundukkan daripada apa yang Allah haramkan. Sebab itu, bila tiga keadaan ini kita gunakan mata kita,
Gunakan untuk menangis kerana takut kepada Allah. Gunakan untuk berjaga-jaga dalam jihad. Misalnya anggota atau pasukan keselamatan kita yang sedang menjaga perbatasan negara kita sekarang. Pantai-pantai, sepadan-sepadan kita daripada pencerobohan warga asing. Ops, benteng dan bagai-bagai lagi. Jagalah elok-elok sampai malam kita buka mata berjaga, ini mata tak akan tengok api neraka, kata Nabi SAW. Dan yang ketiga, mata yang tunduk daripada nengok benda-benda yang tak dibenarkan oleh Allah. Jadi ini semua tak akan masuk dalam neraka. Kemudian disebutkan lagi yang ke-12, orang yang akan diselamatkan daripada azab api neraka adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah. Dalam satu hadis daripada Abdul Rahman bin Jabir bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi pernah menyebut, "Manir barrat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nari." Orang yang kedua-dua kakinya dipenuhi dengan debu kerana berjihad di jalan Allah, Allah akan haramkan kepadanya neraka. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi jihad fi sabilillah. Yang ke-13, Nabi mengajarkan dalam satu hadis, orang yang diselamatkan daripada neraka adalah, ini untung kepada tuan-tuan puan-puan, ni soal keluarga, iaitu orang yang bersabar dalam menjaga amanah-amanah Allah, iaitulah anak-anak. Dan khusus disebutkan dalam hadis, anak-anak yang dimaksudkan adalah anak-anak perempuan, khususnya dalam hal kita mendidik dan memberi nafkah kepada mereka.